Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 November 2020 bersama saya Fidak Ihanan Sahni. Berita utama. Polis kini sedang giat memburu seorang lelaki Cina bagi membantu siasatan kes ugut bunuh seorang pegawai kastam di Raja Malaysia Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail dalam satu kenyataan media pada Jumaat mengesahkan suspek dikenali sebagai Yong King Ling, 35 tahun beralamat di Sibu. Suspek merupakan perancang utama bagi kes ugutan yang mana mangsa menerima satu bungkusan mengandungi 2 butir peluru hidup di kediamannya di Jalan Matang pada Khamis. Bungkusan itu turut dilampirkan bersama sekeping kertas bertulis terdapat 2 peluru, satu panjang dan satu pendek. Mana satu yang kamu mahu? Menurutnya lagi, motif kejadian dipercayai berkaitan satu operasi khas yang dijalankan oleh pegawai terbabit di satu daerah di negeri ini pada awal November lalu. 3 lelaki berusia 35 hingga 39 tahun berjaya ditahan susulan laporan hasil risikan awal cawangan jenayah berat di 9 Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak. Kesemua suspek kini dalam tahanan selama 4 hari sehingga 1 Disember untuk siasatan lanjut. Semakan rekod lampau mendapati 2 daripadanya terlibat dalam kesalahan Akta Dadah Berbahaya 1952. 2 kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Kesiksaan Kesalahan Menakutkan Secara Jenayah dan Menyembunyi Nama. Laporan berhubung insiden diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching sekitar jam 12 tengah hari. Selanjutnya, masalah bekalan air yang sering membelenggu penduduk di kawasan Tanjung Manis sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan negeri menerusi Kementerian Utiliti. Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab kini membekalkan air terus daripada sumber lain sebagai alternatif menyalurkan bekalan air secara konsisten ke kawasan yang sering terjejas. Antara isu yang membelenggulah kawasan di Tanjung Manis, terutama di kawasan Dun Smok, kawasan saya Kopi Muhammad Abdul Saidul, ialah mengenai bekalan air itu tidak sampai ke penghujung kerana ada masalah teknikal di kawasan tadahan tampungan air di dekat dengan Sungai Mau, dekat dengan Sibu. Jadi pendekatan yang terkini ialah membekalkan air terus daripada sumber yang lain untuk pergi ke kawasan ke kampung penipah kampung Smok dan dijangka pipe ini menggunakan terus jabatan balok yang terbina dan dijangka akan dapat dilaksanakan akan mendapat bekalan air berterusan pada tahun 2022 sepenuhnya. Semasa ditemui media selepas majlis penyerahan tangki air kepada penduduk di Kampung Sungai Bedaun pada Jumaat, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu Jebab juga menggunakan pendekatan terkini dengan menyediakan 8 hingga 10 unit tong besar di kawasan tertentu. Pendekatan terkini yang telah pun kita lakukan, telah pun dilaksanakan ialah membekalkan tangki air ini macam ini juga tapi lebih besar, dan kita kumpulkan dalam jumlah antara 8 hingga 10 unit tangki ini kita letak di atas pelantar kayu tinggi untuk membekalkan air berterusan ke kampung-kampung yang terlibat. Macam kampung Penipah contohnya, kita menyediakan saya rasa ada 8 tangki besar diletakkan atas satu pelantar di tengah kampung itu, dan Jebab Mekah akan mengantarkan air bersih ini melalui lori tangki, mengisikan tangki tersebut, dan orang kampung boleh mendapat bekalan air itu daripada kumpulan tangki ini dari masa ke semasa. Jadi maknanya dengan kata lain, selagi lori mengantarkan air ke kampung, selagi itu orang kampung mendapat bekalan air melalui kumpulan tangki yang telah pun disediakan. Jadi kaedah ini lebih efektif dan kita laksanakan di tempat-tempat yang lain. Beralih ke laporan di Mulu, penubuhan ranting PBB Puyut Nibong 2 yang baru di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mulu dijangka akan menarik lebih ramai ahli baru Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Menurut Timbalan Speaker Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala, PBB merupakan sebuah parti politik yang telah lama bertapak di negara dan mempunyai sejarah dan latar belakang yang baik dalam memerintah Sarawak sehingga kini. Berucap semasa merasmikan ranting PBB Puyut Nibong 2 di Dewan Suarah Marudi pada Jumaat, Datuk Gerawat berkata Dun Mulu kini mempunyai 11 ranting PBB.
Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu merangkap pengerusi PBB Cawangan Dun Mulu memberi jaminan PBB dan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus bekerja dan berusaha demi rakyat Sarawak. Katanya, kawasan Puyut Nibong akan menerima air bersih pada tahun 2021 selain pembinaan jalan raya dari Marudi ke Mulu melalui Long Terawan Fasa 1 yang kini sedang rancak dilaksanakan. Manakala di Talian, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan semasa pasca COVID-19. Menurut Adun Talian, Yusip Nosh Balo, peranan JKKK tertumpu ke arah menyalurkan maklumat penduduk yang terkesan akibat COVID-19 kepada kerajaan. JKKK memainkan peranan yang penting untuk mendaftar mereka yang kena buang kerja di kampung, mereka yang terjejas pendapatan mereka, kita perlu register supaya kita dapat salurkan kepada maklumat kepada kerajaan ini yang berlaku pasca COVID-19. Walaupun inisiatif kerajaan untuk menjanakan kerjaya reskilling dan upskilling, short term employment program kita MyStep, program subsidi upah bersasar dan adanya perlindungan sosial, namun JKKK memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengumpul maklumat-maklumat ini. Berucap semasa program Kepolisan Komuniti Peringkat Daerah Mukah pada Khamis, beliau menambah kerajaan pusat telah memperuntukkan sebanyak RM69 bilion dari Belanjawan 2021 untuk kesejahteraan rakyat, khususnya dalam merangka strategi memerangi wabak itu. Dalam perkembangan lain, jelasnya kerajaan negeri sedang berusaha melonjakkan capaian digital luar bandar dengan memohon lesen penyediaan perkhidmatan sejagat USP untuk Lembaga Multimedia Sarawak SMA bagi membangunkan jaringan internet di kawasan luar bandar. Seterusnya di Miri, Adun Lambir Ripin Lama telah menyaksikan penyerahan Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar yang telah siap dibina. Majlis penyerahan telah disempurnakan Jabatan Kerja Raya JKR kepada pihak sekolah berkenaan pada Jumaat. Pembinaan Dewan Sekolah SMK Luar Bandar ini merupakan fasa 1 yang menelan kos sebanyak RM400,000 di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar RTP Adun Lambir 2018. Manakala fasa kedua pula akan dilaksanakan kemudian dengan kos sebanyak RM200,000. Berikut pula, masalah kekurangan kemudahan yang kurang sempurna di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pangkalan Bedub di kawasan Bukit Semuja akan diberi perhatian. Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, beliau akan berusaha mendapatkan bantuan peruntukan dari pihak berkaitan bagi membaik pulih dan menaik taraf bangunan yang belum siap sepenuhnya. Jelasnya, semasa melakukan tinjauan di sekolah berkenaan pada Jumaat, tindakan itu akan dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula pada tahun 2021. Untuk rekod, sekolah berkenaan dimiliki sepenuhnya oleh pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Pangkalan Bedub yang menyediakan kelas bagi murid-murid tahun 1 hingga tahun 6. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.